المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang keempat daripada perkara yang menghalang seseorang itu melakukan perbuatan taat adalah memakan makanan haram dan syubhah. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Risalatul Mudzakarah ma'al Ikhwanil Muhibbin min Ahlil Khairi wad Din, diterjemah Bekal Menuju Akhirat oleh Al-Allamah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kita sedang melihat noktah-noktah, poin-poin ataupun isi-isi berkenaan dengan perkara yang boleh menghalangi seseorang hamba itu melakukan perbuatan taat pada Allah. Kita dah lihat ada 4 yang disebutkan di sini. 1, kebodohan. Yang kedua, keimanan yang lemah. Yang ketiga, angan-angan kosong. Pada malam ini yang keempat, memakan makanan yang haram dan yang syubhah. Kata Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, adapun mengkonsumsi, maksud dia menggunakan, penggunaan. Adapun menggunakan barang haram dan syubhah, tidak diragukan lagi, pasti akan mengalihkan seseorang dari perbuatan taat dan mendorongnya pada perbuatan maksiat. Ini berkaitan dengan harta benda lah. Harta yang kita milik. Kemudian bila dah ada harta benda, sebahagian daripada harta benda itu kita guna untuk beli makanan. So bila dah harta yang kita milik itu, duit terutamanya adalah daripada sumber yang haram, maka makanan pun jadi haram. Ataupun makanan tu sendiri makanan yang haram. Rasanya kita ni tak terlibat dengan makanan yang haram. Boleh jadi teliti sangat dalam bab makan ni. Tengok dulu ingredient dia apa, kandungan dia apa dalam makanan tu. Paling-paling tidak kita sahkan dulu ada cop jakim ke tidak. Kalau ada cop jakim, maknanya barulah kita rasa selesa nak ambil untuk makan. Tapi kalau tak ada, maka kita ni orang yang duduk orang yang kaki masjid surau ni ghalibnya tak ambil lah benda-benda macam tu. Tapi yang haram ini bukan sekadar daripada makanan, bahkan boleh jadi daripada sumber pekerjaan kita. Duit yang kita dapat daripada sumber yang haram. Maka duit yang haram itu, walaupun kita beli makanan yang haram, maka dia tetap haram. Sebab daripada duit yang haram yang kita dapat tu, kita membeli makanan yang halal, tapi dia adalah haram. Baik. Jadi antara sebab seseorang itu terhalang, jadi malah, jadi tak nak buat ibadat pada Allah Ta'ala, antara yang disebut di sini ialah yang boleh kita cek lah, yang boleh kita tengok lah. Kita ni malah buat ibadat boleh jadi daripada punca ni, punca yang keempat ni, iaitu memakan makanan yang haram dan yang syubhah. Yang syubhah ni maknanya yang tak jelas halal dan haram dia. Sebab Nabi sebut dalam hadis, innal halala bayyin wal haramu bayyin. Halal tu jelas dan haram pun jelas. Wa bainahuma, antara halal dan haram tu umurun mushtabihat. Antara yang halal yang jelas tu, yang haram yang jelas tu, ada perkara yang syubhah, yang samar.
Dan Nabi sebut, bila yang sama tu Nabi sebut, la ya'lamuhunna kathirum minan nas. Tak ramai orang tahu. Maknanya orang yang alim je dah tahu. Orang yang berkepakaran adalah dalam bidang-bidang tersebut. Tahu lah bahawa bagi dia bagi dia jelas macam yang halal dan haram itulah. Adapun bagi kita tak jelas. Sebab apa? Sebab kita tak erti. Macam apa? Itu isu apa yang viral lah itu. Bayaran beransur-ansur dalam Shopee. Baru dah ramai dah orang Islam yang terlibat boleh jadi. Beli secara beransur-ansur menggunakan apa? Apps Shopee tu. Kemudian barulah agamawan kita bagi tahu pembelian menggunakan bayaran beransur-ansur melalui Shopee itu ada unsur riba. Tu nak bagi tahu orang yang berilmu dia tahu. Orang yang mengaji bidang muamalat dia tahu. Maknanya itu yang dimaksudkan dengan la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tak ramai yang tahu, tapi ada yang tahu. Orang yang tahu tu dia tak termasuk dah dalam perkara syubhat bagi dia. Dia jelas. Yang tak jelasnya kita orang awam tak tahu. Sebab nampak macam bayar ansuran biasa ya. Kita duk beli kadang-kadang perabot kita beli daripada kedai pun ansuran. Apa banyak benda yang kita beli. Barang-barang elektrik secara ansuran dan sebagainya lah. Kereta pun ansuran, rumah pun ansuran. Kita duk rasa sama je lah kot konsep ansuran. Tu kita orang yang awam ni jahil tak tahu. Maka perkara tersebut dikira syubhah lah bagi kita. Bila syubhah, afdalnya kita tinggal. Itu yang terbaik. Sebab nak selamatkan diri kita, boleh jadi jatuh pada haram. Adapun orang yang berilmu, dia tahu. Bila dia mengaji bidang muamalat, maka dia tahu selok-belok penipuan ke, gharar ke apa ke yang berlaku dalam akad jual beli tersebut. Tu orang alim dia tahu, clear bagi dia. Tak syubhat bagi dia. Sebab tu kerja orang alim bagi tahu kepada orang awam. Kerja orang yang reti kena bagi tahu pada orang awam. Sebab tu besar pahala dia. Dia boleh tarik berapa orang tu yang terlibat dengan sebelum ni terlibat dengan riba, akhirnya tak terlibat dengan riba. Sebab apa? Hasil ada orang alim. Yang duk cerita pada kita tentang akad jual beli ataupun akad hutang ke, akad itu dan ini dan sebagainya lah. Baik. Cuma sini dia nak sebutnya antara sebab kita ni jadi orang yang malah beribadat ataupun tak nak beribadat pada Allah Ta'ala, boleh jadi datangnya daripada punca ni. Punca memakan makanan yang haram dan yang syubhah. Kalau jelas haram tak boleh. Contoh apa? Kerja di 7E kan. 7E ni dia tak banyak kaunter. Berbeza dengan pasar raya. Pasar raya dia banyak kaunter. Jadi kita bekerja di 7E. Bila di 7E ni barang-barang yang ada dalam 7E itu macam-macam. Salah satu daripadanya ialah arak. Kerajaan kita pun tak ambil action. Maknanya letakkan syarat 2 kaunter ke, 1 kaunter untuk non-Muslim yang nak beli arak je. Tapi benda tu tak berlaku lah dalam masyarakat kita hari ni. Kita masuk 7E itu memang 1 kaunter je lah yang ada sebab dia pun tak besar. Banding dengan pasar raya kalau kita jaga kaunter yang tak berkaitan dengan arak, tak ada masalah. Walaupun dalam pasar raya, dalam mall tu ada arak sekalipun. Kita di kaunter apa? Kita di kaunter orang beli orang beli pakaian. Tak ada apa. Walaupun dalam pasar raya tu ada je satu tempat benda-benda yang diharamkan. Jual arak, jual daging babi dan sebagainya. Tapi kita tak terlibat. Tapi kalau di 7E ada 1 kaunter, maka adalah kadang-kadang orang non-Muslim yang datang beli arak, bayar melalui kita. Maka kita yang menerima bayaran sebagai penjual, dia sebagai pembeli, termasuk dalam 10 yang dilaknat oleh Nabi. Bab arak ni 10 golongan dilaknat oleh Rasulullah. Antaranya ialah penjual dan juga pembeli. Bukan setakat penjual dan pembeli, mula-mula dipemerah lagi tu. Orang yang kerja perah anggur ataupun perah apa-apa tumbuhan yang tujuannya untuk dijadikan arak.
Maka orang yang memerah tu dah dilaknat oleh Nabi. Bukan setakat orang yang memerah, dia sendiri tak perah, tapi dia ada anggur. Lepas tu dia suruh orang perah. Dia termasuk juga. Orang yang apa, dia tak pergi beli sendiri, dia suruh orang lain pergi beli. Orang yang pergi beli tu, dia tak minum, dia tolong pergi beli, pun termasuk juga. Tu tuan-tuan kena tengok balik. Hadis yang Nabi laknat 10 golongan yang terlibat yang terlibat dengan arak ni. Dia tak minum, dia tukang tuang je. Dia kerja di restoran tu jual arak. Restoran non-Muslim. So adalah orang yang non-Muslim jual arak, orang non-Muslim tak salah lah bagi dia minum arak. Di tempat yang tidak terbuka, di tempat yang tertutup, tak salah. Tapi kita yang bekerja di restoran non-Muslim, saat ada non-Muslim datang minum arak, kita tukang tuang dia, termasuk dalam 10 lah. Dilaknat. Bila sebut dilaknat, perkataan laknat ni menunjukkan dosa tu dosa besar. Kalau dalam Quran ataupun dalam hadis, lafaz yang digunakan oleh Allah ataupun oleh Rasul ialah kalimah laknat. Maka kalimah tersebut automatik menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka arak ni 10 golongan tu, termasuklah orang yang menjual, membeli, terlibat dengan apa? Terlibat dengan laknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So sepatutnya orang Islam ni dijagalah oleh polisi ke, ada polisi ke yang dibuat oleh kerajaan supaya apa? Supaya orang Islam yang berniaga, yang bekerja, tambah-tambah zaman payah kerja ni, orang akan kerja juga. Walaupun dia tahu dia akan terlibat dengan jual beli arak. Tapi sebab orang payah nak cari duit, orang nak hidup sekarang ni pun susah dah. Maka sepatutnya kerajaan kena ambil cakna, ambil kebajikan terhadap orang Islam yang nak bekerja ni. Carilah jalan macam mana pun supaya orang Islam tak terlibat dengan jual beli arak. Itu jelas haram dia. Ada pun yang syubhah, contoh yang syubhah apa? Kerja di bank contoh. Ada orang bila dia dengar saja kerja di bank, walaupun dia tak terlibat dengan sistem riba, dia bukan orang yang bekerja dengan apa? Dengan orang yang nak buat akad jual akad riba, dia tak terlibat pun dengan bahagian tersebut. Tapi bagi dia, bila dia terlibat dengan bank je, dia berasa bank ni konvensional ni. Maka dia pun berhenti daripada kerja bank. Sebab apa? Sebab dia rasa ni syubhah. Padahal tak ada masalah. Istimewa ulama bank. Ulama bank sedunia pernah dibuat di tahun 1985. Tuan-tuan ada ke? Tuan-tuan muda-muda lagi tak sempat boleh jadi. 1985 dibuat di Mesir kalau tak silap saya. Kemudian sekali lagi 1989 dibuat di Kuwait kalau tak silap. Maka ulama bank ni, mereka ni orang yang bijak berkenaan dengan seluk-beluk bank. Mereka buat keputusan, orang yang bekerja dengan bank tapi tak terlibat secara langsung dengan riba, maka tak haram dia bekerja di situ. Teruslah bekerja. Contoh, kita bekerja di mana? Di bahagian security guard dia contohnya. Tapi di bank lah. So kita tak terlibat dengan akad riba. So tak ada masalah lah, kerjalah. Walaupun bank tu memang tak tawarkan sistem Islam langsung. Di bank non-Muslim yang tak tawarkan sistem Islam, tapi kita tak bekerja di bahagian secara langsung dengan riba, maka tak haramlah kerja kita. Yang haramnya ialah ulama ijma' ialah bila kita bekerja dan terlibat secara langsung dengan akad riba. Yang tu memang haramlah, pendapatan kita tu adalah haram. Lepas tu balik bawa makan pada anak bini pula. Anak bini pun makan benda yang haram juga. Dah tumbuh tubuh badan kita, daging kita, darah kita semua tumbuh daripada yang haram. Maka Nabi kata fannaru aula bih kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih au kama qala. Nabi sebut setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka yang aulanya Nabi kata api neraka lah untuk dia. Itu di antara sebab seseorang tu dibakar oleh Allah Ta'ala dalam neraka, ialah kerana sebab makan benda yang diharamkan oleh Allah. Amalan tak terima. Amalan tak diterima oleh Allah Ta'ala. Masuk satu lukmah, satu suapan masuk dalam mulut kita, benda yang haram, 40 hari amalan kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu kena beringat. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana dia jadi khalifah kan, maka adalah daripada hasil pendapatan dia tu, diambil daripada orang yang kharajnya cukai.
Kharaj ni cukai. Cukai yang diambil oleh kerajaan Islam daripada orang non-Muslim. Hasil daripada ekonomi mereka. So, orang non-Muslim, orang kafir ni kena bayar cukai kepada kerajaan Islam. Jadi, orang kafir ni dulu dia bekerja sebagai kahanah, sebagai tukang tilik, tok nujum lah. Dia bekerja, maknanya hasil pendapatan dia daripada situ. Bila gaji tu ibaratnya gaji dibayar kepada Abu Bakar As-Siddiq dan diberitahu kepada Abu Bakar bahawa antara sumber gaji yang dia dapat tu adalah daripada kharaj tu lah. Daripada si kafir yang dulunya bekerja sebagai kahanah. Maka Abu Bakar atas inisiatif dia yang tak nak terlibat walaupun syubhah. Maka dia dah ambil dah makanan tersebut, dia masukkan tangan dia dalam mulut, dia korek, dia buang, dia muntahkan semua makanan yang dia dah makan daripada hasil tu. Sampai ke tahap tu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu buat. Kalau kita tak cermat, sampai peringkat tak tengok makanan ni ada logo halal ke tak ada logo halal, maknanya boleh jadilah amalan kita tak diterima oleh Allah. Boleh jadi jugalah itu sebab kenapa kita beribadat masih rasa tak sedap, masih rasa malas dalam beribadat dan sebagainya. Ni ibarat macam teguran ataupun muhasabah lah dari Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala kepada kita. Iaitu cek balik tengok makanan yang kita ambil tu haram ataupun tidak, syubhah ataupun tidak. Yang syubhah pun kalau boleh, seboleh-bolehnya kita tuan-tuan yang dah jadi orang kaki masjid, orang-orang baik ni, tinggal. Yang syubhah ni. Yang nak kita buat ni lah, yang betul-betul clear halal. Ikutlah apa pun yang berkaitan dengan apa pun. Nak beli kereta, nak beli rumah, ataupun nak buat akad apa, pastikan dulu dia Islamik. Bank-bank Islamik, ataupun bank tu bank non-Muslim. Tapi tahu ada panel syariah dalam tu. Maknanya bila kita tahu ada panel syariah, maknanya panel syariah itulah bertanggungjawab. Walaupun katakanlah tak betul dari sudut akad ataupun dari sudut apa sekalipun, kita tak dipertanggungjawabkan dah. Sebab apa? Kita percaya kepada panel syariah yang ada dalam bank tersebut. Sebab kita bukan bidang, kita tak erti, tak tahu selok-belok yang berlaku di dalam bank tersebut. Baik. Jadi dia kata, adapun penggunaan ataupun menggunakan barang haram dan syubhah tidak diragukan lagi pasti akan mengalihkan seseorang dari perbuatan taat dan mendorongnya pada perbuatan maksiat. Harta ni tak ada orang tak suka. Budak kecil pun suka. Budak kecil pandai pilih, tuan-tuan bagi duit shilling dengan duit RM1 warna biru kertas. Dia ambilnya kertas, dia tahu. Nilai besar. Bagi yang 10 sen, 50 sen dengan yang RM1, dia ambil yang RM1. Yang biru dengan yang hijau, ambil yang hijau. Yang hijau dengan yang merah, ambil yang merah. Itu budak kecil, kita orang tua lagilah gelap mata. Dapat pula yang kelabu tebal pula, gelap mata. Simpan duit situ kita. Walaupun kita tahu sumber yang haram. Temu di tengah jalan di tengah jalan RM50. Haram ambil. Kecuali dengan niat kita nak istihad ataupun kita nak pulang kepada tuan dia. Kalau kita tak ada niat gitu, haram kita ambil. Tapi ada orang tak kisah benda tu, ambil terus. Ambil bukan nak istihad dah, ambil untuk dia lalu dah. Apatah lagi kalau terlibat dengan yang haram betul, scam sekarang ni terlalu banyaklah. Orang buat benda tu semua tu kerana nak ke duit tu. Kerana nak ke duit. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Antara ujian Allah Ta'ala datang melalui jalan harta. Innama amwalukum wa auladukum. Tuan-tuan tengok ayat tu Allah Ta'ala guna innama. Innama ni adatu kaf makhfufah dipanggil. Asalnya inna campur dengan ma. Kalau inna saja fungsi lain. Inna li taukid. Tapi bila ada ma, dia jadi adatu kafah makfufah. Maknanya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam tu, yang tu je.
Dia bataskan setakat tu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. So yang mana jadi fitnah? Dua ni Allah Ta'ala sebut. Harta benda kamu, anak pinak kamu. Tu ingat dua benda tu. Harta benda yang kita ambil, yang kita cari, yang kita usahakan, yang kita ambil, kita makan bagi pada anak bini. Begitu juga anak bini keturunan kita tu, dua-dua tu adalah jalan ujian Tuhan. Ujian Tuhan pada kita. Jadi jalan pahala kau jalan dosa. Jadi jalan syurga kau jalan neraka. Gitu. Jadi jalan taat kau jalan maksiat. Harta benda kita tu jalan dosa kau jalan pahala. Anak pinak kita jalan dosa kau jalan pahala, jalan ke syurga kau jalan ke neraka. Tu biar ingat. Dah ku anak-anak kita jadi jalan kita ke neraka. Tu wal a'yadu billah. Patutnya makin ramai anak, makin banyak pahala kita kutip daripada mereka. Tu sebut dah tu. Kita duk mengaji, tuan-tuan duk mengaji kitab penawar kan. Antara anggota 7 yang dibahaskan di awal kitab penawar tu ialah faraj. Kemaluan. Kenapa dia bahas bab kemaluan? Sebab dia nak bagi tahu melalui kemaluan ni, laki perempuan ni, jalan untuk kutip pahala. Jalan untuk ke syurga. Ni duk mengaji bab faraj, duk terbayang benda lain. Tua-tua pun. Otak biru lagi. Biru ke hijau? Hijau bagus. Nak pilihan raya dah ni. Tu contoh tuan-tuan. Sekali tuan-tuan marah nak balik dah. Mana tadi? Tu. Cerita bab anggota 7 yang tu. Satu anggota 7 tu. Ulama sebut tu jalan kutip pahala. Maknanya orang yang banyak anak. Tuan-tuan bayangkan. Orang yang ada 10 anak dengan orang yang ada 3 anak. 10 anak dia semua jadi soleh-solehah, hasil daripada didikan dia. Dia yang mendidik tu boleh hasil belaka tu pahala. Dia yang memperkenalkan anak dia kesolehan. Kau siapa yang memperkenalkan? Dia lah mula-mula sekali memperkenalkan solehnya. Bila start daripada anak keluar perut, agama ajak seorang ayah azan dan qomat. Telinga kanan azan, telinga kiri qomat. Perkenal Tuhan. Perkenal apa? Perkenal solat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Budak umur berapa? 1 hari. Kena semayan dah. Dah kalau ayah pun tak pandai nak azan nak qomat. Nak suruh siapa? Tu ambil tolong qomat. Doktor ambil tolong qomat. Kita tak erti benda. Jalan ke syurga ke jalan neraka? Tuan-tuan bayang. Orang yang ada 3, tapi anak dia pun soleh-solehah juga. Yang ni 10. Soleh-solehah juga. Jawab dia yang 10 ni lagi banyak pahala. Sebab tu Nabi sebut, aku ni orang yang berbangga dengan keturunan, dengan umat aku yang ramai di akhirat nanti. Saat umat lain pun ramai, tapi umat Nabi ni paling ramai masuk syurga. Nabi kata aku Nabi yang paling berbangga dengan umat aku yang ramai masuk ke syurga Allah. So kita target itu. Lahir seorang, lahir 2 orang. Maknanya daripada mula kita ambil bini kita, akad tu mengikat kita ke syurga. Bukan akad tu untuk seronok dunia saja, tidak. Akad kita dengan dia, ikat kita dengan dia. Aku terima nikah tu, aku terima tanggungjawab nak bawa dia ke syurga. Nak pimpin dia ke syurga. Tu tanggungjawab itu, tanggung dan jawab. Tu nama dia tanggungjawab. Kita ambil tu, kita kena tanggung dan kita kena jawab. Kenapa mu biar dia ni dalam keadaan jahil? Contoh, fardu ain bagi dia mengaji ilmu yang berkait dengan haid. Sebab dia ada haid. Kita tak wajib ngaji. Tak fardu ain atas kita mengaji ilmu yang berkait dengan haid. Sebab kita tak ada haid. Tapi kita mengaji juga. Sebab apa? Sebab kita tahu satu masa nanti bila kita nak kahwin, boleh jadi jodoh kita orang yang tak reti. Tiba-tiba dapat orang yang reti, alhamdulillah. Kalau dapat orang yang tak reti, tanggungjawab kita. Kalau kita tak reti juga, maka pada masa tu boleh seorang isteri keluar daripada rumah untuk pergi ngaji baik walau tidak diizin oleh suami. Itu besar nak bagi tahu. Hukum agama mengatasi kita sebagai suami. Aku suami mula tak boleh. Sebab apa? Dia keluar rumah tu atas sebab dia nak pergi ngaji ilmu fardu ain. Siapa kau dia kahwin dengan kita, dia tak kerti baik contohnya. Walaupun dia sekolah, walaupun haid tu mari sebelum kahwin dengan kita lagi, tapi sebab dia tak reti, dia boleh keluar daripada rumah walau kita tak izin.
Kecuali kita sendiri reti. Kita sendiri reti. Maknanya atas kita wajib ngajar dia. Tu nak cerita asal. Maka dia yang kita ambil, jahil, kita boleh ajar. Takkan jadi jalan syurga. Jalan syurga. Seorang kita ambil, boleh hidayahkan dia. Jadi asbab kita kepada dia dapat hidayah. Maka Nabi sebut kan, orang yang boleh memberi hidayah. Walau seorang, Nabi kata. Pahalanya banyak lebih daripada unta merah seluas padang, Nabi kata. Pahala dia lebih baik daripada orang yang memiliki unta seluas padang. Tu kalau seorang, tuan-tuan bayang kita ada 10 anak, 10 tu kita ajar belakang dia. Reti agama melalui kita. Kita tak reti, kita tarik tangan dia, bawa, mari kita pergi mengaji. Ataupun kita nak pergi mengaji tak sempat juga, sibuk juga kita. Ni ambil video ni ustaz ni ngajak ni. Ni daripada siri pertama sampai siri ke 100. Ni dia ngajar kita ni sekian-sekian. Dengar. Malam ni 1, malam esok 2, malam 3, apa yang ketiga, malam keempat, video keempat. Habis 100 video, khatam dia 1 kitab. Contoh. Kerja kita. Kalau tidak dia buat apa? PUBG lah jawab dia. Bukan budak je, orang tua main juga. Orang tua pun main game juga, galik-galik dia main game. Tengok dia buat apa orang tua ni. Dia tengok telefon, rupa-rupanya main game juga. Orang tua tak sedar diri gitu. Baik, sini muda-muda belaka. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Hanya harta benda kamu dan juga anak pinak kamu tu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Tu jalan syurga kita tu. Biar jadi jalan syurga. Baik. Mana tadi? Telah diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala al-halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Wa man akala al-harama asat jawarihuhu sya'a am aba." Barang siapa yang makan dari sumber yang halal, nescaya seluruh anggota tubuhnya pasti akan berbuat ketaatan. Dan barang siapa yang makan dari sumber yang haram, nescaya seluruh anggota tubuhnya pasti akan berbuat kemaksiatan. Dalam riwayat lain sebut, sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu. Dia tak tahu ni daripada sumber haram. Dia makan. Boleh bagi kesan juga pada jiwa dia. Apatah lagi kalau dia buat dalam keadaan dia tahu. Ada satu hadis sahih, Nabi sebut, riwayat Bukhari. Nabi kata apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun. Nanti akan datang satu masa. Pada manusia kita, akan datang satu masa nanti, manusia akan jadi la yubali. La yubali ni maknanya dia tak peduli. Seseorang tu tak peduli diambil daripada mana, aminal halali aminal haram. Adakah diambil makanan dia, sumber pendapatan dia daripada halal ke daripada haram? Zaman kita duk tengok gitu lah, orang tak kisah dah. Kalau bekerja bukan terlibat dengan skamer pun, dia tak kisah dah. Dia curi masa, dia tak kisah. Dia curi apa? Dia suruh orang tu apa? Orang tolong punch in untuk dia. Dia tak tahu mana lagi. Dia tak tahu ke mana lagi. Duduk mana tak tahu lagi dia. Tak masuk kerja apa lagi dia. Tapi dah ada orang punch in untuk dia. Dia punch apa? Bila waktu keluar pula, dia tak tahu ke mana juga, orang tolong punch out untuk dia. Tu ramai berlaku terutamanya di sektor sektor awam, sektor kerajaan ni. Ramai ada apa? Kadang-kadang ada orang luahkan di dalam Facebook. Gi nak buat urusan di kaunter. Pukul 8 lebih dah, pukul 9 lebih dah, ghalib pukul 9 lebih ni orang masuk dah office. Kau ada yang masuk pukul 12. Yang tu yang jenis apa? Yang jenis shift kot, yang masuk pukul 12. Ghalibnya orang office ni paling-paling lewat pun pukul 9 lah kot. Kalau pukul 7.30 sekarang ni balik pukul apa? 4.30 kah? Balik lebih kurang gitulah masa-masa yang fleksibel dah sekarang ni. Cuma nak sebutnya, ada orang yang mengadu dalam Facebook, mana benda tu berlaku. Dia pergi ke kaunter nak buat urusan, kaunter hanya buka satu je. Mana lagi orang-orang yang jaga kaunter 2-3 orang lagi ni? Tak ada, tak masuk lagi. Duk mana? Duk kedai kopi. Duk kedai kopi.
Seolah-olah macam tak kisah. Masa dah dibayar. Masa dah dibayar. Itu yang apa? Itu orang cerita. Kita sendiri biasa je. Orang call, sahabat-sahabat call. Sahabat-sahabat call, tolong punch. Tolong punch lewat sikit hari ni. Duduk mana? Duduk rumah lagi. Duduk apa saja. Tolong punch. Jawab dia, kita tak buat lah. Benda gitu berkongsi makna dia. Tu ada orang yang tak ada segan silu buat benda-benda tersebut. Tu Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan sampai satu masa manusia la yubali, tak kisah. Pendapatan yang penting dia dapat. Bulanan dia dapat duit. Dia tak kisah daripada halal ke haram. Sebab dia tak nampak dia ambil riba. Dia tak nampak dia ambil rasuah. Dia tak sedar bahawa kerja yang macam tu juga adalah kerja yang mendatangkan pendapatan yang tidak barakah. Yang tidak halal. Baik. Tu Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kul ma syi'ta famithluhu ta'mal. Makanlah apa saja yang engkau kehendaki. Kul ma syi'ta, makanlah, nak makan apa pun. Maka perbuatanmu sesuai dengan apa yang engkau makan. Gitu. Kul ma syi'ta, makanlah. Bab makan ni benda harus. Makan ni adalah perbuatan yang diharuskan oleh Allah Ta'ala. Maka makanlah apa saja yang halal. Ataupun makanlah apa saja. Tapi ingat, makanan yang kita ambil itu boleh memberi kesan pada amalan kita. Kalau kita makan benda halal, maka dia akan menjurus kepada ibadah. Kalau kita makan benda haram, maka dia akan menjurus kepada maksiat. Sebab tu ada ulama sebut, antara sebab kesan berlakunya kesan bila kita ambil sesuatu yang haram ialah maksiatul jawarih. Maksiat anggota badan kita, anggota zahir kita. Mata duk buat maksiat, telinga duk dengar maksiat, tangan duk buat maksiat, kaki duk buat maksiat, sedap belaka tu buat maksiat. Tu boleh jadi tu punca dia daripada makan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ingat? Kenapa duk sedap lagi bercakap benda-benda yang dosa? Dengar pun sedap juga. Tak bercakap dah kita, duk dengar. Sedaplah dengar orang cerita bab ngopak-ngopak ni. Bak caci maki ni sedap lagi duk dengar. Tak berasa nak tinggal. Tak berasa ni dosa ni tak nak dengar. Tapi duk sedap lagi. Duk tak lagi kalau bila dengar saja tambah pula kita tolong persedapkan lagi. Orang buah, orang tolong tambah lagi kita pula. Maka boleh jadi puncanya daripada rezeki ataupun makanan yang kita makan tu adalah makanan yang halal, yang haram. Sebab tu kena beringat apa yang kita ambil untuk makan. Baik. Salah seorang arifina billahi ta'ala. Ada satu hadis Tirmizi. Al-Imam Tirmizi meriwayatkan satu hadis, dia kata apa? Inna hadal mal khadirun hulwun. Tu cantik Nabi buat. Nabi kata harta ni khadir. Dia umpama benda yang menghijau. Dan umpama satu benda yang manis. Apa benda yang menghijau ni kita seronok. Seronok kan tengok pokok-pokok. Ataupun pemandangan-pemandangan yang menghijau. Seronok, galik, menenangkan. Begitu juga dengan benda-benda yang manis. Tuan-tuan kan suka makan kuih-kuih. Selagi tak ada kecil manis, ada makan manis. Minum air manis, kuih manis, minum air kopi manis dah. Donat pula ada gula. Manis lah kau tu. Kerja nak kerak kaki tu lah kau tu. Minta-minta kita tak ada lah nyakit kecil manis lah kau. Baik. Semua nak sebutnya, orang suka. Budak lebih-lebih lagi suka. Suka aiskrim manis, suka. Tabiat semula jadi kita gitu. Begitulah kata Nabi, al-mal. Harta ni ibarat gitu. Ibarat benda yang hijau, yang seronok, yang kita suka, dan benda yang manis, yang kita suka. Ambil, makan. Begitulah harta. Tapi ingat, bila harta ni
kita ambil daripada yang halal. Man asabahu bihaqqih. Siapa-siapa yang ambil harta tu dengan sebenar, dengan cara halal, burika fih, maka harta tersebut akan diberkati. Berapa ramai kita tengok orang berniaga tapi tak kaya-kaya dengan perniagaan dia. Sebab perniagaan dia boleh jadilah, kita tak tuduh, boleh jadi dia berniaga dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tak dibenarkan oleh syariat. Tapi Nabi kata boleh jadi juga orang yang ambil harta dengan mengikut keinginan hawa nafsu dia. Maknanya langgar yang Allah Taala suruh, yang Allah Taala larang pun dia langgar dah. Maka orang yang macam ni laisa lahu yaumal qiyamati illa an-nar. Nabi kata, riwayat Tirmizi. Tidak ada balasan bagi orang ni kecuali neraka Allah. Tu kena ingat. Sebab tu hadis yang maklum, yang makruf, yang tuan-tuan biasa dengar tu. La tazulu qadama bani Adam. Tak akan bergerak kaki anak Adam ni di hari akhirat nanti. Maknanya kita tak boleh melangkah ke tempat yang lain lagi selagi mana tak selesai. Hatta yus'ala an khamsin. Sehingga ditanya 5 perkara. Yang tuan-tuan biasa duduk dengan 4 perkara. Hatta yus'ala an arba'. Yang ada riwayat menyebutkan hatta yus'ala an khamsin. Sehinggalah engkau semua ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama ditanya apa? An umrihi fima afnah. Satu, Nabi sebut akan ditanya dulu tentang umur. Umur kita berapa lama? 70, 80, 90, 40, 20, 30, balik dah tu. Start daripada 15, katakanlah balik. Sampai mati kita tu. Berapa umur Allah Ta'ala bagi pada kita? Semua tu ditanya. Habis ke mana? Fima afnah. Engkau habiskan ke mana? Lepas tu mari pula yang kedua Nabi kata wa an syababihi. Bukan syabab ni termasuk dalam umur ke? Iyalah. Habis tu kenapa tanya soalan suku ni untuk pemuda ni? Untuk umur muda ni? Sebab umur muda ni penting. Habis mana umur muda? Walaupun sepatutnya tak payah tanya dah syabab. Bila tanya bab umur, gak kita daripada kecil, daripada bayi sehingga ketua lah kalau kita mati tua. Maknanya termasuklah di tengah-tengah tu ada waktu syabab. Waktu umur katakanlah umur 20 sampai umur 45 katakanlah. Dalam definisi pemuda. Maka termasuklah dalam umur tu. Tapi kenapa ditanya lagi dalam riwayat hadis? Sama ada yang 4 ataupun yang 5 disebut dalam hadis tu. Wa an syababihi fima ablah. Habis mana umur muda? Sebab nak beritahu, Nabi nak highlight umur muda ni sangat-sangat penting. Sebab saat muda ni saat kita bertenaga. Tubuh badan sihat walafiat bertenaga. Bukan setakat tubuh badan fizikal. Otak cergas boleh mikir. Banding orang tua, tubuh badan naif. Otak nak mikir pun tak larat dah. Ni yang muda ni tak boleh mikir ke? Nampak yang baik yang tak baik ni. Ngaji pula tinggi-tinggi. Ngaji sekolah daripada tadika lagi mak ayuh hatta. Sekolah tadika umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. 3 tahun duduk tadika saja. Lepas tu tadika sekarang ni ada Islamik, kena agama dia daripada tadika lagi. Duk baca doa boleh makan, lepas sebelum makan, selepas minum, sebelum makan, selepas makan, nak tidur, kadang-kadang ajar mak ayuh pula anak-anak yang umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Masuk sekolah rendah ada kafar, 6 tahun sekolah kafar, sekolah agama di Selangor, Kuala Lumpur. Masuk sekolah menengah ada lagi mengaji agama, pendidikan Islam, Quran, Sunnah, Syariah Islamiah, tasawur Islam ada. Lepas tu masuk universiti, mengaji pula. Kalau masa tu mengajilah. Kalau masa tu tak mengaji boleh jadi. Waktu muda tu. Mana habis sampai ke peringkat engkau tak boleh mikir ni baik, benda tak baik. Viral kan hari ni? Tuan-tuan tengok viral hari ni. Ada peniaga perempuan di Terengganu. Yang menggunakan tubuh dia, diri dia untuk melariskan kedai dia. Orang yang mari beli kedai dia, boleh pegang dia, boleh sentuh dia. Ada juga tuan-tuan orang berniaga gitu. Maknanya waktu dalam yang viral tu tunjuklah gambar, maknanya ada 2 orang lelaki yang sedang peluk dia. Peluk kena buat apa ke tak kisah. Maknanya nak pegang tubuh dia di mana-mana tak kisah. Ada juga orang berniaga gitu. Orang muda tak boleh mikir ke benda tu ni benda yang tak baik.
Sampai peringkat kena ada orang tolong bagi tahu, ni benda tak betul ni, kena report, kena bagi tahu pada polis, kena bagi tahu kepada jabatan agama supaya supaya pergi buat tangkapan, pergi buat tindakan dan sebagainya. Viral juga hari ni ada orang buat konten TikTok tarik tudung muslimah. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan terfikir ke dulu tuan-tuan nak buat gitu? Si baik tuan-tuan tak buat ni. Tapi ada orang terfikir hari ni nak buat konten macam tu. Sehingga terpaksa orang highlight, orang tag PDRM, tag Jabatan Agama. Supaya apa? Supaya PDRM Jabatan Agama bertindak pada lelaki ni. Semata-mata nak buat konten, nak suruh orang pakak tengok ribu-ribu like dia dapat duit daripada TikTok. Dia sanggup pergi buat, jumpa dengan mana-mana muslimah, dia pergi tarik tudung. Haram perbuatan tu. Orang kafir pergi buat pada orang Islam, wa mu'tasamah, tu dalam sejarah berlaku. Perempuan tu panggil mu'tasim. Seorang pemerintah Islam mesti kena pergi selamatkan wanita muslimah yang cuba dinodai oleh orang kafir. Orang Muslim sendiri pergi buat pada muslimah. Tak masuk akal lah tuan-tuan. Kalau kata bodoh kan, ya juga boleh jadi. Tapi kasarlah bahasa tu. Cuma nak beritahu ada orang kita yang sanggup buat perangai macam tu. Tak boleh mikir ke orang muda ni? Boleh. Tapi sebab dia letak konten apa yang dia dapat hasil daripada tu, lebih lumayan ataupun itu yang dia letak di hadapan mata dia berbanding dengan apa yang dibuat tu haram ke tak haram ke, itu belakang kira dulu. Sebab tu ditanya waktu usia muda, ditanya asing, tak gabung sekali dengan apa? Dengan umur tu. Baik, yang ketiga yang disebut oleh Nabi ialah an malihi. Yang ketiga, harta. Ini Baba Zik sebut, bila bab harta je, Baba Zik kata, Allah Ta'ala tak tanya satu soalan. Dia tanya dua. Ambil mana, belanja ke mana? Bab harta. Maknanya rumit bab harta ni. Ambil mana harta, kita ada harta sekarang ni. Ada rumah, ada kereta, ada duit dalam bank dan sebagainya. Tuan-tuan yang boleh jadi main saham, ada saham. Boleh jadi tuan-tuan terlibat dengan Bitcoin, na'udzubillah. Maknanya mari mana harta benda tu? Min aina iktasabah dan wa fima anfaqah. Dua soalan bab harta. Ambil mana, belanja ke mana. Tu ulama kata isyarat betapa pentingnya soal harta ni. Lepas tu yang last sekali nak ceritanya ialah yang last sekali Nabi tanya berkenaan dengan ilmu. Wa an ilmihi fima amila bih. Kita kena laka tentang ilmu mana, apa yang kau amalkan dengan ilmu tu. Sebab tu saya pernah sebut, Syekh Fahmi pernah pesan, apa yang kita mengaji paling-paling tidak buat sekali. Supaya tak ditanya ni, mu mengaji bab solat duha sekali pun mu tak buat lagi, Tuhan tanya. Mu mengaji bab solat tasbih, tapi mu tak buat sekali pun tasbih, solat tasbih. Mu mengaji bab itu bab ni sekali pun tak buat lagi. Tu kata Syekh Fahmi almarhum Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah taala, dia kata bila kita dah mengaji paling-paling kurang kita buatlah sekali. Supaya apa? Supaya kita tak ditanya oleh Allah Taala kenapa kita tak buat sedangkan kita tahu. Tu besar, besar ilmu yang kita ada. Apatah lagi orang yang berilmu, orang yang alim, ulama-ulama besar, tok-tok guru, tu lagi takut. Sebab tu Baba Ismail sepanjang selalu pesan orang yang berilmu, tambah-tambah pula dia muqtadan bih. Bila dia jadi orang alim besar ni, dia jadi orang yang muqtadan bih, orang yang diikuti. Tu bahaya. Orang yang diikuti ni kena beringat, dia ajar apa, dia sebut apa, dia beritahu apa, orang pegang. Bila orang pegang, orang follow. Ustaz ni sebut, agamawan ni sebut, tok guru ni sebut, syekh ni sebut. Mana syekh ni? Tak ada dah, meninggal dah. Tunggu. Pahala kau, dosa kau duk siapa lagi pada kita. Sebab kita muqtadan bih. Kalau kita bukan muqtadan bih, boleh kira lagi. Cuma saya sebut, paling-paling tidak kita ni muqtadan bih. Siapa? Anak-anak kita. Duk tengok ayah dia. Duk tengok ayah dia ajar apa dalam rumah. Ajar bercakap macam mana. Ajar bergaul macam mana. Ajar itu ini macam mana. Dia duk tengok, duk perhati. Ayah pun bercakap kasar juga dengan mak. Ayah pun bercakap kasar juga. Sambil-sambil bawa kereta duk maki orang bawa kereta depan. Maki orang bawa motor kat tu. Anak duk berhati tengok. Dia tak ada apa, tak ada kata apa. Tengok itu. Tapi dia belajar tu daripada kita. Kutip tu. Tu. Mengadap
tanpa sedar. Mengadap anak kita baik tak baik tu tanpa kita sedar kadang-kadang berlaku. Mari mana budak ni perangai gini ni, bergaduh dengan adik-beradik ni. Rupa-rupanya hidup perhati kita bergaduh dengan bini. Tak pernah tengok ni abang marah pada kakak ni. Abang marah pada adik ataupun adik marah maki abang ni. Mari mana berkawan dengan orang tak baik kan? Bukan berkawan dengan orang tak baik. Kita dulu mula-mula sekali bercakap dengan bini kita kasar. Bahasa yang kita pilih, bahasa yang tak lunak dah. Anak kutip daripada kita, duk berhati tengok. Tu beringat. Benda-benda macam tu. Baik. Mana tadi nak berhenti lah. Baca. Nak raya ni. Mana tadi? Salah seorang arif billah, orang yang kenal Allah Ta'ala, berkata, tidak ada sesuatu pun yang memutuskan makhluk dari kebenaran dan mengeluarkan mereka dari lingkungan kewalian, kecuali dikarenakan mereka tidak teliti terhadap apa yang mereka makan. Orang yang mengkonsumsi, menggunakan barang haram dan syubhat, meskipun ia adalah orang yang taat, ketaatannya itu tidak diterima kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu saya sebut tadi. Satu daripada kesan makan yang haram, ambil yang haram ni, satunya muhiqqul barakah. Ulama sebut menghilangkan barakah. Tak ada keberkatan. Pada apa yang kita ambil, pada apa yang kita makan, pada apa yang kita apa yang jadi darah daging kita. Dia muhiqqul barakah. Yang kedua, masalah besar ialah bila kita makan yang haram, adam ijabatid da'wah. Doa tak kabul. Doa tak diterima. Berdoalah macam mana pun. Ada kisah kan dalam hadis sahih cerita. Rajulun, seorang lelaki yang bermusafir. Ash'ath aghbar. Nak ceritakan diri dia tu kusut masai lah. Sebab orang musafir, tahulah orang musafir dulu tak sama orang musafir hari ni. Maknanya kusut masai. Orang musafir ni dalam hadis lain sebut salah satu daripada sebab Allah Ta'ala kabul doa. Orang yang berada dalam musafir perbanyakkan doa. Sebab apa? Sebab jalan Allah Ta'ala kabul doa saat kita bermusafir. Syahadat dia musafir ta'at lah. Baik. Ada pun orang ni dalam keadaan musafir kusut masai diri dia sendiri. Duk doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi Nabi kata, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya min haram. Nabi kata pakaian dia ambil daripada sumber haram, minuman dia, makanan dia daripada sumber haram. Maka Nabi kata, fa anna yustajabu laha, macam mana nak kabul? Tu kecelakaan yang kedua. Satu tadi hilang barakah. Yang kedua kecelakaan kita ialah bila kita ambil benda haram, doa tak dikabul oleh Allah. Ingat? Doa banyak kali minta dengan Allah. Semayang hajat kita sampai lekak dahi-dahi. Sampai lekak dahi-dahi, hitam dahi kita semayang hajat contoh. Minta begitu begini, macam-macam kan minta dengan Allah Ta'ala. Tak ada orang tak ada hajat. Masing-masing semua ada hajat dengan Allah Ta'ala. Tapi tak kabur-kabur. Ingat, boleh jadi punca daripada sini, daripada makanan yang haram, pendapatan yang haram. Baik. Yang ketiga kata ulama ialah fasadul qalb. Hati kita punah. Hati kita punah bila kita makan benda yang haram ni. Lepas tu banyak lagi lah maksiatul jawarih, punca kita akan apa? Maksiat anggota badan tadi. Begitu juga ulama sebut azab kubur, salah satunya datangnya daripada apa? Daripada makan yang haram ni. Dan yang paling mencelakakan kita sekali ialah tak masuk syurga. Ada hadis sebut manusia ni mari dengan pahala yang banyak, habis jadi haba'an mansura. Jadi debu-debu berterbangan gitu ya. Pahala-pahala yang banyak. Seperti Tihamah. Seperti bukit Tihamah Nabi kata besar dia. Pahala yang dia bawa. Tapi akhirnya jadi debu berterbangan gitu ya. Punca daripada mana? Antaranya ialah ambil benda haram. Tu na'udzubillah. Buat penat lah kita duduk ibadat di dunia ni. Sebab terlibat dengan yang haram. Dan Allah Ta'ala itu zat yang baik, tidak menerima melainkan yang baik. Ini terjemahan daripada hadis, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Oleh kerana itu engkau harus benar-benar mencegah dirimu wahai saudaraku daripada penggunaan barang haram, dan cegahlah dirimu dari penggunaan barang syubhah kerana warak. Kerana warak ni kena ngaji bab dia.
Bab sifat berkenaan dengan warak, apa itu warak? Dan engkau hendaknya warak bukan zahir, nampak pakai baju pun baju apa? Lusuh-lusuh je. Makan pun makan apa? Roti yang keras-keras je. Nasi pun nasi perang je. Tu belum tentu warak. Dia warak ada definisi dia. Dalam bab sifat dia cerita warak ni macam mana? Makan basmati tapi warak. Makan basmati, pakai baju semak, rambut minyak, contoh. Rambut berminyak belah lagi. Tiap-tiap hari berminyak, pakai baju semak bergosok lagi. Kalau kena Kalau kena buah di baju dia tu, terbelah buah. Tajamnya dia punya gosokkan tu. Nak bagi tahu. Tapi warak tu dia. Dia bukan warak ni tunduk, dia tak tengok orang. Cakap pun tak tengok orang. Tu hantu nama dia. Dia tak berani tenung mata tuan-tuan. Ada apa? Ada ayat kursi. Jadi apabila engkau telah mendapatkannya, maka makanlah darinya sesuai kebutuhanmu, sesuai hajat kita lah. Dan pakailah pakaian yang halal sesuai dengan kebutuhanmu. Janganlah engkau berlebih-lebihan dalam penggunaannya, kerana sesuatu yang halal bukan digunakan untuk berlebihan. Hindarilah, janganlah engkau terlalu kenyang walaupun didapat dari makanan yang halal. Ini lebih ni. Lebih daripada orang awam lebih daripada orang awam, jangan terlalu kenyang. Jangan ajar diri kita terlalu kenyang. Inilah modah agama dah ajar kita diet. Jangan modah agama dah ajar pada kita supaya jadi orang yang sihat tubuh badan. Jangan terlalu kenyang walaupun daripada makanan yang halal, kerana akan menjadi awal dari segala keburukan. Lalu bagaimana jika makanan itu didapatkan dari yang haram? Itu dia buat persoalan. Tu tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Penawar lah, cerita bab makan ni. Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'ain syarran min batni, hasbu ibnu Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi." Dan tidak sekalipun manusia memenuhi wadah ni perut, yang lebih buruk daripada perutnya. Wadah ni bekas wi'a tu terjemah pada bekas. Lebih buruk daripada perutnya, cukuplah bagi manusia beberapa suap yang dapat menegakkan punggungnya. Yuqimna sulbahu ni belakang kita. Maknanya asal agama suruh kita makan qada tu lah. Qada boleh tegakkan belakang kita. Maknanya boleh bergerak, boleh bangun, boleh beraktiviti. Qada tu ya. Ni siapa peringkat makan tak boleh bangun. Terpelik. Makin makan makin tak boleh bangun, duduk sandar. Tu macam kita berbuka puasa ya tu. Sebelum berbuka puasa molek-molek boleh semayang. Bila dah berbuka puasa, maghrib pun jadi lambat. Nak masuk isyak baru semayang. Terawih dak lah. Tu tak kena. Asal makan cukup untuk menggagahkan tubuh kita boleh bangun, beraktiviti, beribadat pada Allah Taala. Bila dah lebih tu yang jadi malah kita. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, maknanya nak kena ambil lebih. Tak bolehlah makan sekadar untuk memberi tenaga pada kita boleh bangun beraktiviti. Tak boleh. Kita jenis suka makan. Tak boleh tengok makanan sedap belaka kita. Maka agama ajar, Nabi ajar pada kita, bahagi perut kita tu pada 3. Maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafas. Simpan juga untuk nafas. Jangan sampai peringkat tak boleh nak bernafas. Bernafas keluar air sirap. Bernafas keluar nasi. Tu tak kena tu. Bahagi 3. Ingatlah dalam bab makanan ni biar jadi halal. Bahkan yang halal tu ambil sikit-sikit. Jangan ambil banyak. Kerana menjadikan kita ni malah. Wallahu a'lam. Akan datang insya-Allah kewajipan beribadah disertai keikhlasan. Ibadat mesti ada ikhlas pula. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.